baru masuk mungkin tak tahu, mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang tak tahu. Forum ini dianjurkan oleh Pusat Pemekasan Remaja ataupun Perkasa PKM. Jadi adik-adik boleh meninggalkan soalan di ruangan chat. Nanti pada penghujung sesi kita akan ajukan soalan tu kepada panel yang berkenaan lah. Okey. Sebelum Kak Syikin bagi laluan kepada Kak Afri, kita punya moderator yang berkaliber pada malam ini untuk menerangkan, marilah sama kita menerangkan untuk mengambilkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Hafiz. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Hafiz untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, berkatilah majlis forum pada malam ini. Terimalah amalan dan kerja kami di sisimu sebagai satu ibadah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Panjangkanlah umur kami dengan kesihatan, ketaatan dan penuh dengan kebaikan. Sihatkanlah jasad dan tubuh badan kami. Perelokkanlah amalan kami. Terimalah amalan kami. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang bersyukur di atas segala nikmat-Mu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was-sami'ul alim. Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa amin. Okey, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Hafiz atas doa tadi. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakanlah Kak Afi sebagai moderator kita untuk menerajui forum bersama ahli panel kita pada malam ini. Okey, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada MC kita malam ini iaitu Cik Ashikin. Okey, para penonton sekalian yang telah sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini dan juga ahli-ahli panel undangan yang telah sudi bersama kita pada malam ini. Okey, terlebih dahulu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, nama saya Nur Rafi binti Ahmad. Okey, saya laku moderator untuk program Bual Bicara kita pada malam ini. So kalau boleh malam ni kita harap tidaklah kita semua ni terlalu serius. Kalau boleh kita nak forum kita ni biar menjadi seolah-olah seperti bual bicara yang lebih santai, yang lebih relax. Kita santai-santai, janji maklumat tu nanti sampai. Macam itulah. Okay, alright. Topik yang kita akan bincangkan dalam forum kita pada malam ini ialah ibu bapa versus anak, kerjaya pilihan ataupun desaan. Alright. Kalau kita lihatlah kepada topik kita pada malam ini, kalau tajuk kita pada malam ini, saya suka untuk mengingatkan para penonton semua yang perkataan versus yang kami maksudkan, yang kami masukkan dalam topik tu sebenarnya bukanlah bermakna pada malam ini kita berminat untuk mencari mana pihak yang betul, mana pihak yang salah, adakah ibu bapa yang betul, adakah anak-anak salah, tidak. Bukan itu tujuan kami sebab matlamat utama topik ini pada hari ini sebenarnya adalah untuk kita mencari satu titik tengah. Satu titik tengah ataupun bagaimana cara untuk kita mewujudkan keharmonian dalam hubungan antara ibu bapa dan juga anak-anak, terutama sekali dalam isu berkaitan pemilihan kerjaya anak-anak. Okey, jadi saya harap kita semua jelaslah. Kita bukan nak bergaduh malam ni. Kita bukan nak bergaduh, kita nak bincang. Kita nak bincang secara baik. Jadi saya harap semua jelaslah dengan topik yang bakal kita bincangkan pada malam ini. Alright. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, apa kata kita berkenalan dulu dengan para panel kita. Para panel kita yang kita dah jemput khas pada hari ini. Kata orang tak kenal maka tak cinta kan. Jadi apa kata kita berkenalan dulu. Okey, bersama saya pada malam ini kita ada 3
panel jemputan yang akan berkongsi segala ilmu dan juga pengalaman mereka bersama dengan kita pada malam ini. Okey, ahli panel kita yang pertama yang tidak asing lagi iaitu Dr. Nasruddin Subhi. Okey, Dr. Nasruddin merupakan seorang pensyarah kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Okey, Dr. Nas juga merupakan seorang kaunselor berdaftar dan juga merupakan ketua Pusat Pemerkasaan Remaja ataupun Genius Remaja. Jadi selamat datang Dr. Nasruddin. Terima kasih kerana sudi bersama lagi dengan kami pada malam ini. Terima kasih Doktor. Doktor on mic Doktor. Tak dengar lagi Doktor. Ni nak test juga ni. Mic panel boleh dengar ke tak dengar? Allah Rabbi, tak dengar lagi Doktor. Alright. Okay Doktor, boleh sekali lagi? Masih lagi belum berlaku sedikit masalah teknikal. Okey, tak apa, Doktor teruskan mencuba. Ya, okey, saya perkenalkan dulu kita punya panel. Tak apa, Doktor cakap je, kalau saya dengar nanti saya akan bagi tahu. Okey, kita beralih pada panel kita yang kedua. Iaitu Puan Tamayanti, anak perempuan Manikem. Ya, Puan Tamayanti. Okey, Puan Tamayanti merupakan ibu kepada salah seorang peserta kelas fotografi program Genius Remaja kita yang saya kira Puan Tamayanti merupakan salah seorang daripada ibu bapa yang sangat supportif sangat supportif dalam menggalakkan anak beliau iaitu Vaiteswari untuk konsisten hadir ke kelas fotografi Genius Remaja pada setiap hujung minggu. So Vaiteswari memang antara pelajar yang kami ingat sebab memang konsisten datang ke kelas setiap minggu Okey, Puan Tamayanti juga merupakan seorang usahawan merupakan seorang usahawan yang telah mula berniaga secara kecil-kecilan sejak tahun 2010. Betul ya Puan Betul. Ya, okey, jelas. Boleh dengar suara Puan Tamayanti. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada Puan Tamayanti dan terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami pada malam ini Puan ya. Ya. Okey. Seterusnya ahli panel kita yang ketiga yang cantik manis molek di situ tu. Okey, ahli panel kita yang kedua yang muda remaja ni. Okey, saudari Nur Aliana Sofia binti Azman. Okey, Aliana merupakan salah seorang alumni program Genius Remaja kita. Iaitu beliau pernah menghadiri kelas pastry kan? Kelas pastry bawah program Genius Remaja. Okey, Aliana juga merupakan seorang mahasiswi di College Unifield dalam jurusan pengurusan hartanah. Okey, selain daripada bergerak seorang mahasiswi Aliana juga merupakan seorang usahawan juga sebab sambil-sambil belajar Aliana juga mempunyai bisnes sendiri iaitu menjual cupcake, muffin dan juga cookies. Bagus sambil belajar sambil buat bisnes hasil daripada menghadiri kelas pastry Genius Remaja. Okey. Jadi selamat datang Aliana. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Boleh test suara Aliana? Sama. Segan nampaknya orangnya Okey, tak apa. InsyaAllah nanti boleh lebih santai lagi, relax Aliana Okey. Sebelum saya meneruskanlah dengan perbincangan kita pada malam ini. Okey, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum kita pada malam ini. Okey. Kita semua tahu bahawa disebabkan pandemik COVID-19 peperiksaan besar seperti SPM dan juga STPM
terpaksa ditangguhkan, terpaksa ditangguhkan dan dalam waktu sekarang ini kalau kita adalah mengenali calon-calon SPM ni, mereka memang tengah sibuk untuk membuat persediaan menduduki peperiksaan SPM mereka yang hanya berbaki 1 hari saja lagi 1 hari saja lagi. Jadi saya percaya debaran yang dirasai oleh pelajar-pelajar SPM ini bukan saja dirasai oleh pelajar itu sendiri, tapi juga kepada para ibu bapa mereka, kepada para ibu bapa mereka. Jadi dalam kesibukan calon-calon SPM ini membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM mereka yang sudah tertangguh sekian lama, saya sebagai kaunselor, saya sering juga mendengar keluhan daripada calon-calon SPM ini, yang mana mereka menyatakan bahawa mereka merasa tertekan, mereka merasa tertekan dan juga keliru. Dan juga keliru untuk membuat pemilihan jurusan pengajian mereka. Okey, memandangkan masa untuk pelajar-pelajar ini membuat permohonan dalam sistem UPU online, okey, menjadi semakin singkat, okey, disebabkan penangguhan peperiksaan SPM itu sendiri. Jadi kalau dulu kita nampak pelajar-pelajar lepasan SPM ni dia ada masa yang cukup lama lah, lebih kurang 8 bulan untuk buat pemilihan program. Tapi sekarang pelajar-pelajar ni dapat masa kurang daripada itu sebelum result SPM diumumkan mengikut perancangan ataupun mengikut pengumuman daripada KPM lah. Okey. Jadi dalam masa yang singkat ini, dalam masa yang singkat untuk pelajar-pelajar ini membuat ataupun mengisi permohonan UPU online mereka, kita melihat bahawa peranan ibu bapa itu sendiri adalah sangat penting. Peranan ibu bapa itu sendiri adalah sangat penting dalam membantu remaja-remaja ini untuk membuat pemilihan program pengajian mereka yang sekaligus nanti akan memberi kesan yang sangat besar kepada hala tuju kerjaya mereka pada masa hadapan. Okey, kita tak dapat menafikan tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya naluri semula jadi sebagai seorang ibu bapa. Sebagai seorang ibu bapa, semua ibu bapa menginginkan kejayaan untuk anak-anak mereka. Semua ibu bapa menginginkan kejayaan untuk anak-anak mereka. Tapi ada segelintir, saya cakap segelintir, saya tak cakap semua. Ada segelintir ibu bapa yang bertindak menetapkan cita-cita untuk anak-anak mereka. Ada yang nak anak jadi lawyer, ada yang nak anak jadi doktor, ada yang nak anak jadi engineer. Okay? Jadi masalah akan berlaku apabila cita-cita yang ditetapkan oleh ibu bapa ini bukanlah merupakan cita-cita pilihan anak itu sendiri. Okay? Jadi konflik akan berlaku lah. Konflik akan berlaku dan anak-anak kalau dipaksa untuk memilih itu mungkin akan merasa tertekan kerana mereka memilih kursus yang bukan menjadi minat mereka. Okey, terutama sekali kepada pelajar-pelajar yang berminat untuk meneruskan pengajian dalam bidang kemahiran, sebab kita tahu kalau dalam masyarakat kita, bidang kemahiran itu sendiri merupakan antara bidang yang dipandang rendah, bidang yang dipandang rendah dalam masyarakat kita. Okey, jadi saya teruskan dengan soalan saya yang pertama untuk panel kita yang pertama, Dr. Nasruddin. Doktor, okey doktor? Okay, boleh dengar ke? Yes, okey, berjaya. Alhamdulillah. Alright. Alhamdulillah. Okey doktor. Okey, soalan pertama saya tujukan kepada Dr. Nasruddin. Okey, menurut pandangan doktor, bagaimanakah peranan ibu bapa ini dilihat boleh memberi impak kepada perkembangan kerjaya anak-anak mereka? Dipersilakan doktor. Okey, terima kasih banyak Puan Afi. Puan Afi merupakan kaunselor di Jinis Remaja. Terima kasih kepada Jinis Remaja lah kerana menganjurkan program ini. Dan sebenarnya Jinis Remaja tu saya di bawah saya juga lah kan. Saya hari ni pakai 2-3 topi lah tapi apa-apa pun atas dasar untuk membantu adik-adik dan juga mungkin ibu-ibu yang ada ayah-ayah yang ada di dalam webinar pada malam ini
ya, untuk sama-sama kita memperhalusi tajuk perbincangan yang kita sajikan pada malam ini, ya. So saya rasa topik perbincangan itu merupakan satu topik perbincangan yang sangat baik dan bermanfaat, ya, untuk kita sama-sama hayati, ya, terutamanya apabila menjelang, ya, tempoh anak-anak nak mengisi, ya, hala tuju masa depan setelah tamat SPM, sebab SPM merupakan peperiksaan yang terbesar, ya, dalam negara yang menentukan masa depan anak-anak lah. So tajuk forum pada malam ini adalah ibu bapa versus anak, ya, kerjaya pilihan atau gesaan. Ya, so maknanya kita tengok dekat situ, pilihan bermaksud mungkin pilihan anak-anak, tetapi gesaan dekat situ ialah gesaan daripada ibu bapa sendiri. Ya, seperti mana yang Afi sebut, ya, mungkin ada ibu bapa yang nakkan anaknya jadi doktor, engineer, cikgu dan sebagainya, ya, sedangkan anak-anak mungkin tidak berapa minat, ya. Berbalik kepada soalan yang diajukan itu, ya, boleh saya katakan sebenarnya ibu bapa memang, ya, berperanan besar, ya, dalam menentukan kehidupan anak-anak, ya, sebab ibu bapa itulah adalah tempat bergantung anak-anak, ya. So lahir-lahir anak itu seperti kita sedia maklum, anak manusia, ya, baby manusia memang tidak boleh hidup, ya, tanpa jagaan dan belayan daripada ibu ataupun bapanya, ya. So kalau kita lihat, ya, kalau baby itu ditinggalkan, pasti baby itu akan mati, ya. Jadi memang, ya, itu adalah lumrah kejadiannya lah, ya. So memang kebergantungan itu amat tinggi, ya, amat tinggi kepada ibu dan bapa, ya. Justru kita lihat pengaruh ibu bapa itu memang sangat besar kepada anak-anak ini, ya. Dan ialah kalau dalam agama Islam sendiri mengatakan bahawa anak itu ibarat kain putih, ya. Ibu bapa itu yang bertanggungjawab mencorakkan anak itu, ya, nak jadi apa apabila besar nanti, ya. So kebiasaannya, ya, kalau misalnya ibu bapa itu baik-baik belaka, anaknya pun akan jadi ikut baik. Dan kalau misalnya ibu bapa itu tergolong dalam golongan mereka yang mungkin melakukan jenayah, anaknya pun cenderung untuk melakukan jenayah, sebab itu adalah corak kehidupan yang mana mereka membesar, ya. Kecualilah along the way, ya, dalam masa yang sama mungkin ada pihak yang membantu dalam mengeluarkan anak tersebut daripada cycle ataupun kitaran kehidupan mereka yang bersifat negatif itu masuk kepada kitaran yang lebih bersifat positif. Alright. So dan kita tengok, ya, ibu bapa pun sebenarnya gaya asuhan ibu bapa ini kalau dari aspek psikologinya seperti mana yang kita tahu, dia ada 3 jenis, ya. Satu adalah yang dikenali sebagai authoritarian. Ya, authoritarian ini bermaksud dia bersifat regimented ataupun dia bersifat dictator. Ya, so maknanya ibaratnya macam kita masuk camp tentera ataupun kita masuk latihan polis, ya. So maknanya peraturannya sangat ketat, ya, tak ada ruang untuk bersuara, ya. Kalau jurulatih tu kata A, A lah dia. Kalau dia kata B, B lah dia. Ya, tak ada ruang untuk membangkang. Ya, so ada ibu bapa yang melaksanakan gaya keibubapaan yang sebegitu. Ya, so maknanya anaknya nanti akan ada sedikit ruang untuk menjadi diri sendiri. Ya, so yang keduanya adalah gaya keibubapaan yang bersifat otoritatif. Otoritatif ni lebih bersifat demokrasi. Ya, so maknanya ibu bapa itu akan, ya, akan memberikan saranan, tapi dalam masa yang sama anak itu boleh memilih, ya, boleh memilih sama ada nak mengikut ataupun ada pilihan yang lebih baik, dan perkara itu boleh dibincangkan bersama dalam menuju matlamat yang lebih baik, ya. Dan yang ketiganya adalah ibu bapa yang bersifat pesimis. Pesimis ni adalah ibu bapa yang
tidak ambil pusing soal anak, ya. Kau nak hidup, hiduplah, kau nak mati pun matilah, kan. So maknanya jangan ganggu aku, ya. Yang penting aku boleh hidup senang, ya. So maknanya ibu bapa yang sebegini, ya. So of course daripada 3 gaya kebapaan yang saya sebutkan itu, otoritatif yang tengah-tengah tadi itu adalah yang terbaik lah. Ya, so bagi ibu bapa kena sedar tentang perkara ini, bahawa mereka itu peranannya sangat penting, ya, dalam menentukan masa depan anak-anak, ya. Dan ialah bila kita ada anak, ya, ada kalanya anak itu ibarat rezeki, ya. Ada kalanya kita ada satu anak, ya, ada kalanya kita ada 2 anak, ada kalanya kita dapat 3 anak, ya. Lebih ramai anak, ya, maknanya rezeki itu lebih murah, lebih banyak, ya. Namun yang demikian tanggungjawab pun semakin besar, kan, ya. So ibu bapa kena fikir, ya, kalau dalam Islam kita biasa dengar bahawa ialah seperti mana yang saya katakan, setiap anak yang lahir itu ibaratnya rezeki. So sebagai ibu bapa kita kena terima, ya, kita kena terima dan kita kena menjaga amanah tersebut dengan baik, ya. Sebabnya kalau kita tak menjaga amanah itu dengan baik, kita akan ditanya di soal balik di akhirat kelak, kan, ya. So kita kena percayalah kepada ketentuan ilahi itu sendiri, kan, ya. So dan kita kena melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik dan sempurna, ya. So bila kita ada anak yang ramai ini, ya, ataupun ada 2 anak sekalipun, ya, kalau you perhatikan anak you tak akan sama, ya. Anak you tak akan sama, hatta katalah kalau dia kembar seiras pun dia tak akan 100% sama, ya. Masakan tidak kalau misalnya dia bukan kembar, ya. So maknanya ada anak A dan anak B, ya, anak yang sulung, anak yang nombor 2 contohnya, ya. So sifat personalitinya pasti akan berbeza, ya, pasti akan berbeza. Jadi bila kita menjaga anak kita, kita mendidik anak kita, ya, kita kena pandai, ya, untuk memberikan sokongan-dokongan yang terbaik buat anak kita, ya. Dan biasa kita dengar bahawa okey, bila kita ada 2 anak ataupun 3 anak, kita kena sama rata apa yang kita berikan, ya. Tapi sebenarnya kesamarataan itu sebenarnya bila dikaji semula kurang tepat, ya. So maknanya katalah kalau misalnya kita ada 2 anak, ya, kita bagi 50-50, ya. Sedangkan anak kita contohnya, ya, macam saya tunjuk dekat sini, kalau you boleh perhatikan skrin, nampak tak skrin saya yang menunjukkan ada equality dan juga equity, nampak kan? So kalau equality tu maknanya so kalau masa equality tu maksudnya kita bagi sama rata. So kalau kita tengok dekat situ kerusinya sama tinggi, ya, tapi kita lupa anak yang pertama itu mungkin dah umur 5 tahun baru kita dapat anak yang nombor 2, kan. So bila kita dapat anak yang nombor 2, so anak itu perbezaan umurnya dah ada 5 tahun dekat situ, ya. So maknanya dia tak sama tinggi, ya. So kalau misalnya kita beri kerusi yang sama tinggi, dia tak boleh capai buku yang same level, ya. Itu maksudnya equality, ya. So maknanya kita anak, sebab saya katakan tadi anak kita berbeza-beza dan kita sebagai ibu bapa sepatutnya kita mampu untuk melihat dan mengenal pasti, ya, keupayaan anak-anak kita ni, ya. So yang terbaiknya ibu bapa kena bersifat equity, fair, adil, ya. So maknanya katalah kalau misalnya gambar yang kedua itu kita tengok bila melihat kepada keadilan, ya, anak yang nombor 2 tu jauh lebih rendah sebab umurnya kecil, ya. So maknanya kita kena bagi dia lebih, ya. Kalau dari segi sini kita tengok, ya, kita kena bagi dia kerusi yang lebih tinggi supaya dia boleh mencapai, ya, matlamat yang sama, ya. So ibu bapa biasanya ada kalanya kurang teliti ataupun dia tak faham tentang konsep ini. So dia rasakan bahawa bila bagi anak itu kalau bagi anak A 50 sen, anak B pun dapat 50 sen. Sedangkan anak A itu mungkin pergi sekolah menengah,
mungkin badan dia lebih besar, dia perlu duit belanja yang lebih sebab kalau misalnya makan kuih sebiji tak cukup. Ya, anak yang nombor 2 tu badan dia kecil, dia sekolah rendah. Ya, so kalau duit 50 sen itu beli kuih satu pun dah cukup. Kan. So perkara-perkara yang sebeginilah ya yang ibu bapa sebenarnya perlu ambil maklum ya dan perlu terapkan dalam perkembangan anak-anak. Ya, mungkin di round yang pertama saya cerita yang ini dululah kot Afi. Ya, silakan. Okey. Alright. Terima kasih doktor. Jadi saya dapat daripada perkongsian doktor tadi saya dapat simpulkan kat situ bagaimana peranan ibu bapa itu sendiri dapat memberi impak kepada perkembangan kejayaan anak-anak adalah satu daripada aspek parenting style ibu bapa itu sendiri. Kalau ibu bapa itu sendiri perlu alert kepada jenis gaya keibubapaan yang mereka gunakan dalam mendidik anak-anak mereka. Jadi dalam antara tiga-tiga tadi ada yang tentera, ada yang tengah-tengah, ada yang langsung tak kisah. Okey. Jadi ibu bapa perlu tanya sendiri kepada diri ibu bapa, anda adalah ibu bapa yang berada dalam kategori yang mana? Kalau anda berada dalam kategori yang tengah itu, yang autoritatif itu, kalau anda berada dalam kategori autoritatif itu, insya-Allah anda senang untuk mencari jalan tengah dalam membincangkan tentang isu berkaitan kerjaya ini. Dan juga doktor juga ada sebut berkaitan tentang equity dan equality versus equity tadi, di mana ibu bapa juga perlu sensitif, perlu sensitif dan perlu bersikap equity, perlu bersikap equity ataupun fair, adil, mengikut kepada anak-anak, mengikut kepada kesesuaian anak-anak itu sendiri kan. Okey. Alright. Okey, itu daripada Dr. Nasruddin, bagaimana seorang ibu bapa boleh memberi impact, bagaimana ibu bapa itu boleh memberi impact kepada anak-anak, ya. Satu lagi Afi. Ya, saya. Saya lupa tadi, ibu bapa sebenarnya adalah the first role model kepada anak-anak. Ya, betul suri doktor. teladan. Ya, so Ya. maknanya dia akan belajar erti kehidupan melalui ibu bapa. Ya, so maknanya kalau kita ajar anak kita baik, anak kita jadi baiklah. Ya, kalau kita ajar anak kita yang benda yang buruk, dia akan jadi buruk. Ya, so maknanya sebenarnya anak-anak akan faham, ya, dan anak-anak, dan kita juga kena sedar bahawa perkembangan anak ini, the first 2 years or even 5 years of perkembangan anak-anak itu sangat mustahak. Ya, so walaupun anak-anak ini dia tak ada words, dia tak ada kata-kata untuk express feeling dia, apa yang dia fikirkan, ya, tetapi they are like sponge, ya. Mereka ini macam sponge, dia akan absorb, ya, dan kita tak sedar benda itu, ya. So maknanya waktu itu adalah sebenarnya paling crucial, ya. Cuma sayang kita lihat ramai, ya, dalam berita saban hari kita dengar kes dera yang melibatkan anak-anak yang umur 3 tahun, 4 tahun kan, ya. Sedangkan mereka ini sebenarnya memahami, cuma mereka tak ada kata-kata untuk express apa yang terbuku. So maknanya dan kehidupan 2 tahun ke 5 tahun ini sangat penting untuk tumbesaran mereka. So sekiranya peringkat itu dapat dijaga dengan baik dan sempurna, ya, anak itu sebenarnya akan membesar dengan lebih mudah, less tantrum. Ya, so maknanya contohnya macam kita bawa pergi shopping mall, tak ada nak itu, tak ada nak ini kan, tak ada nak guling-guling kan, selagi tak dapat mainan tak nak balik kan, tak ada, ya, sebab kita dah dapat tangani isu itu sedari awal mereka membesar. Kan? Kerana sesungguhnya ibu bapa itu adalah cerminan kepada anak-anak adalah cerminan ibu bapa, dan ibu bapa juga adalah cerminan kepada anak-anak, ya doktor? Ya, betul. Alright. Okey, jadi kita beralih pula kepada panel kita yang kedua, iaitu Puan Tamayanti. Ada boleh on mikrofon Puan Tamayanti,
Okey. Soalan kedua saya tujukan kepada Puan Tamayanti. Kalau tadi Dr. Nash memberitahu tentang bagaimana seorang ibu bapa itu boleh memberi kesan kepada anak-anak, boleh memberi kesan kepada anak-anak. Di pihak Puan Tamayanti, saya ingin minta Puan untuk berkongsi pengalaman Puan, bagaimana Puan membantu anak-anak Puan, sebab saya difahamkan Puan mempunyai beberapa orang anak yang sudah pun tamat persekolahan. Ya, betul ke Puan? Ya betul. Ya betul lah. Okey, jadi boleh tak Puan berkongsi pengalaman bagaimana Puan membantu anak-anak Puan untuk membuat pemilihan jurusan pengajian itu selepas mereka tamat persekolahan. Silakan Puan. Okey. Selamat sejahtera semua. Bagi menjawab soalan Puan, saya memberi sepenuh kebebasan kepada anak-anak saya untuk memilih jurusan yang mereka suka. Setelah mereka memilih jurusan tersebut, kami sekeluarga akan membincang tentang faedah-faedah yang akan mereka dapat daripada jurusan dipilih. Selepas itu, saya memberikan anak-anak saya untuk membuat keputusan terhadap masa depan mereka. Okey. Itu sahaja. Okey, terima kasih Puan Tamayanti. Ringkas dan padat isinya. Ringkas pendek saja tapi maksudnya itu sampai. Okey Puan Tamayanti. Daripada perkongsian Puan Tamayanti tadi, saya dapat melihatlah, saya dapat relate balik dengan apa yang Dr. Nash bagi tahu tadi. Ada 3 jenis parenting style tadi tu. Okey, jadi kalau Puan Tamayanti guide cara yang Puan Tamayanti ataupun bagaimana Puan Tamayanti membantu anak-anak itu, okey, saya dapat melihatlah bahawa apabila Puan Tamayanti memberitahu bahawa Puan Tamayanti memberi kebebasan, tetapi pada masa yang sama Puan Tamayanti juga mengadakan perbincangan. Mengadakan perbincangan untuk membantu. Perbincangan tu bukan Puan Tamayanti saja, tetapi satu keluarga. Satu keluarga membuat perbincangan untuk membantu anak itu dalam membuat pemilihan pengajian. Jadi bagi saya ini adalah salah satu contoh ataupun suri teladan yang saya kira satu cara peribubapaan yang baik lah, yang jatuh dalam kategori kedua seperti yang Dr. Nash beritahu tadi itu. Kategori autoritatif. Kategori autoritatif di mana kita memberi kebebasan tetapi pada masa yang sama kita juga bagi bimbingan ataupun guidance kepada anak-anak itu. Jadi tidaklah mereka terlepas sendiri untuk membuat pemilihan pengajian. Mereka nampak yang ibu pun support, mereka punya minat kan. Ibu dan keluarga pun bantu mereka membuat pilihan. Okey. Jadi memang ini adalah antara isilah perbincangan kita pada hari ini. Bagaimana kita nak mewujudkan suasana yang sebegitu. Jadi terima kasih Puan Tamayanti atas jawapan yang ringkas dan padat itu tadi. Alright. Okey. Kalau tadi kita mendengar ya saya. Mungkin boleh tanyalah dekat Puan Tamayanti ni anak-anak dia, latar belakang anak-anak dia tadi tu. Cuba tanya. Boleh Puan kongsikan macam mana latar belakang yang anak-anak Puan yang dah menyambung pengajian tu? Anak sulung sebagai guru tadika. Okay, that's good. Yang nombor 2 anak perempuan dia sebagai store manager. Alright, okay. And sport advisor dia. Okay. Okay. And then yang nombor 3 anak lelaki dia kerja sebagai logistik. Alright, logistik. Yang anak bongsu saya Waidishwari, dia sebagai dia sekarang lepas SPM, dia belajar dekat University Unita sebagai
jurusan culinary. Kulineri. Oh, okay. Alright. Jadi itu semua pilihan anak-anak sendiri ya, Puan Ya, Damayanti? ya, ya, Mereka bahagia dengan pilihan mereka dan Puan Damayanti memberi ya, sokongan. ya, ya. Ya, okay. Alright. Okay. Jadi anak-anak happy, ibu pun happy ya, Puan Damayanti? Ibu bapa happy. Yes, alright. Itu yang kita cari, okay? Okay. Kalau tadi kita mendengar perkongsian daripada seorang ibu kepada 4 orang anak. Okay, kali ni apa kata? Kita dengar pula perkongsian pengalaman daripada anak itu sendiri, daripada perspektif anak ataupun remaja itu sendiri. Jadi saudari Arliana Sofia, saya bagi Aliana je lah Okay, so Aliana, boleh tak Aliana berkongsi pengalaman Aliana bagaimana Aliana menentukan hala tuju kerjaya selepas tamat SPM dan apakah peranan ibu bapa Aliana sendiri dalam membantu Aliana dalam proses pemilihan kerjaya, dalam proses pemilihan pengajian itu sendirilah. Silakan Aliana. Okay, Assalamualaikum. Thank you to Kak Afi. Ya, Waalaikumsalam. Awal masa saya lepas habis SPM tu, and of course kita saya rasa semua student yang lepas habis SPM tu mesti akan fikir macam okay, nak kerja dulu, buat part time. Nanti masa dah sambung tadi tu ini ada duit lah untuk bayar. Okay, itu memang saya memang dekat diri saya, memang saya fikir macam tu. Lepas tu bila saya dah kerja, dah pegang duit, so jadi macam saya fikir 2 kali. Nak sambung belajar ke nak kerja terus? Kalau kerja dapat duit. Kalau belajar kena tunggu 3 tahun, kena stress assignment. So benda tu kita fikir 2 kali. So macam mula-mula saya fikir macam siapa nak minta tolong siapa kan. Lepas tu saya fikir balik, lepas tu saya fikir saya kena pasti minat saya. Minat saya kena pasti. Minat, lepas tu kenapa minat tu boleh buat kita ada perbezaan lah, ini macam tu lah. So kena pasti minat yang sesuai dengan diri. Kedua, saya kongsi saya punya kejayaan saya dengan harapan saya, dengan family, dengan rakan terdekat lah. Macam borak santai dengan orang macam okay, kalau akak kerja boleh dapat income duit. Kalau belajar kena habiskan duit mak ayah kan. Fikir macam tu lah. Masa tu memang fikir macam tu. Macam nak kena habiskan pula duit mak ayah kalau kerja. Kalau study. Lepas tu bincang macam diorang pun macam kata macam memang family saya memang support gila. Memang support gila saya punya macam kalau belajar lah, diorang suruh belajar. Untuk masa depan lah diorang kata. Lepas tu saya lepas dah borak dengan orang, saya kumpul maklumat peluang yang ada lah. Macam saya buat UPU, saya apply UPU. Lepas tu saya tengok juga dekat yang kolej-kolej yang ada tawarkan pengajian. Dekat situ saya tengok, lepas tu mana yang sesuai dekat saya lah. Kalau memang mula-mula memang saya nak ambil kemahiran. Tapi saya dah ada base kemahiran tu. So why not saya ambil pendidikan. So balance lah benda tu. Saya nak balance benda tu. Lepas tu saya ada juga jumpa kaunselor. Saya ada tanya-tanya sini-sini dekat Bekasi Remaja. Tanya-tanya pasal diorang macam tanya Kak Uda. Tanyalah yang sini-sini tu, tanya macam mana semua belajar, macam mana life student. So diorang macam memang bagi galakan untuk sambung study lah. So dari situ memang saya macam baru terbuka hati nak belajar. Macam tu. So macam parents saya memang betul memang bagi galakan habis lah, orang kata macam kalau minat tu kena bawa sampai benda tu
berjaya lah macam tu. Ada orang kata macam tu lah. Lepas tu lebih saya macam mana cakap, kena berani lah, kena buat berani dengan minat tu. Minat tu kau kena bawa sampailah benda tu jadi kejaya bagi kau. Diorang cakap macam tu lah. Yang very supporting. Lepas tu dorongan memang bagi dorongan hebat lah dekat saya. Memang dia macam bagi kata-kata semangat, memang pembakar semangat, motivate dekat diri saya lah. Memang itulah. Itulah saya punya perjalanan sampai sekarang lah. Sampai sekarang alhamdulillah saya. Mula-mula memang saya tak minat saya punya course ni. Lepas tu lama-lama dah join, macam dah buat assignment semua tu jadi fun. So macam saya, kalau boleh bagi saya memang nak balancekan kemahiran dengan pendidikan. So saya nak balancekan. Bila macam contohnya saya masuk bekerja, orang tanya, ada kemahiran apa? So macam orang campak saya kat sini, saya boleh buat tu. Orang campak saya kat sini, saya pun boleh buat benda tu. So saya nak balance pendidikan dengan kemahiran. Jadi yang buat bisnes sambil belajar tu, itu pun memang mendapat galakan daripada keluarga juga? Memang family kata tak apa, kau buat je apa yang minat. Dia memang tak pressure saya lah. Diorang memang sangat support lah orang kata macam tu. Jadi Aliana happy sekarang Wah, alhamdulillah happy sangat sebab saya boleh buat benda yang saya suka. Macam kemahiran saya suka macam bake, saya boleh buat benda tu. Lepas tu pendidikan pula saya suka, saya minat tu macam benda yang saya minat saya boleh buat. So macam memang alhamdulillah memang best lah. Alright. Okay. Terima kasih Aliana atas perkongsian tadi. Jadi apa yang saya nak highlight daripada perkongsian Aliana tadi, yang bagaimana ibu bapa, bukan saja ibu bapa lah kalau ibu bapa dia kata memang memberi support kepada apa yang dia minat dan saya suka nak highlight satu benda tentang apa yang Aliana kongsikan tadi. Aliana kata kalau kita sebab saya sebagai kaunselor, saya memang berhadapan juga dengan peserta-peserta jenis remaja ni yang mana belum habis SPM pun memang mereka kira nak kerja nak dapat duit je. Kan, kira nak kerja nak dapat duit je kan, anak-anak muda ni kan, nak kerja dapat duit kan. Tapi tadi Aliana cakap macam mana parents dia kan, macam mana parents Aliana memberikan kesedaran kepada Aliana. Okay, tak apa, kerja tu nanti belajar lebih penting kan, kerja tu nanti belajar lebih penting. Dan macam mana family Aliana sendiri memberikan, family dan rakan-rakan semualah kan, memberikan galakan, memberikan panduan kepada Aliana, walaupun pada awalnya mungkin kursus yang Aliana pilih itu bukanlah kursus pilihan, tetapi lama-lama minat itu datang dan Aliana pun tak ada pun merasa terpaksa apabila kursus ataupun pemilihan kursus itu dilakukan secara perbincangan antara family secara baik dan bukan secara paksaan Aliana, bukan paksaan bukan dengan hati yang rela Macam saya nak macam family kata cuba something new macam memang saya nak continue dengan saya punya basic semua. So family kata why not you try something different. Sebab you dah ada kemahiran untuk masak, why not you tambah lagi ilmu you dekat bidang macam tu lah diorang. Okay, nampak tak, family Aliana tidak pun menghalang minat Aliana dalam bidang kemahiran itu, tapi family dia memberikan satu option yang apa kata buat dua-dua kan, kemahiran dapat, ilmu yang tak dapat kat luar pun dapat macam tu. Jadi harmoni lah di situ, yang dia minat pun dia boleh buat, yang family suggest pun dia boleh buat dan jadi dia rasa happy bila minat dia dalam bidang kemahiran itu tidak dihalang dan mendapat sokongan kan. Alright. Okay, itu perkongsian pengalaman daripada seorang remaja sendiri kan. Okay. Jadi kita berbalik semula kepada panel kita yang pertama. Panel kita yang pertama iaitu Dr. Nasruddin. Okey, Dr. Nasruddin. Dari sudut psikologikal dan juga emotional. Psikologis kan, jadi kita kena tanya soalan macam tu lah kan. Dari sudut psikologikal dan juga emotional, sebagai ibu bapa, apakah yang perlu diberikan ataupun disediakan oleh ibu bapa untuk membantu perkembangan kerjaya anak-anak secara sihat, Doktor? Okey, terima kasih Afi. Ialah maknanya bila kita nak membantu perkembangan kerjaya anak, pertama sekali dari segi ibu bapa, ibu bapa kena berupaya untuk memantau dan memerhati
perkembangan anak-anak itu sendiri. Ya, seperti mana yang saya katakan, ini sangat mustahak sebab ibu bapa itu yang tinggal bersama-sama dengan anaknya. Ya, contohnya semalam, ya, semalam sebelum saya nak naik atas, ya, nak masuk tidur, ya, saya sempat singgah dekat ruang belajar anak saya. Kebetulan dekat situ ada notebook dia. Kan. So saya pun selak lah, tengoklah apa yang ada dekat notebook kan, apa yang dia buat seharian kan. So saya nampak ada drawing plan rumah. Kan. Lepas tu saya cakap, this is something new. Kan. So saya tak pernah tengok benda ni sebelum ni. Saya tahu dia boleh melukis. Kan. Saya tahu dia pandai sketch. Ya, dia ada talent untuk sketch dan sebagainya. And memang saya galakkan, ya, sebab berbalik kepada apa yang Aliana sebutkan tadi, mencari balance, keseimbangan itu bagus sebenarnya. So macam kalau kita belajar psikologi, kita dan belajar fisiologi manusia itu, kalau kita tengok otak manusia pun, kita sebenarnya ada left brain and right brain, ya, yang lebih kepada artistik dan juga lebih kepada logic dan reasoning, kan. So maknanya kalau kita cenderung kepada STEM, matematik, sains dan teknologi, itu hanya sebelah otak saja digunakan. Sedangkan yang bahagian artistik, melukis, menyanyi, itu the other side of the brain yang sebenarnya kita juga kena enhance. Barulah ada balance itu. Ya, so maknanya sebab dalam kehidupan is all about balance sebenarnya. Ya, so kalau kita tengok kalau misalnya orang itu terlampau ekstrim kepada sesuatu perkara, dia sebenarnya kurang sihat. Orang yang boleh bersifat balance ni, dia lebih resilient. Maknanya resilient tu daya tahan dia tinggi. So bila dia jatuh pun dia boleh bangkit balik, ya. So maknanya dia flexible. Kan. So sebagai ibu bapa, you kena ada keupayaan untuk memantau dan memerhati, ya, perkembangan anak-anak itu, dan di situ ialah dari masa ke semasa bertanya, ya, bertanya tentang, bukan saja kita tanya tentang ada homework ke tak ada homework. Itu pun saya selalu bertanya dengan anak saya, kan. Tapi kita kena go one step further, ya, satu step ke hadapan. Kita tanya, hari ni okey tak, kan. Contohnya macam, are you feeling okay today, and then contohnya katalah kod anak kita dah masuk remaja, dah ada timbul jerawat, kan. Daddy nampak ada jerawat, so ada apa-apa yang mengganggu fikiran ke, kan, emosi macam mana, kan. Why not you tanya benda-benda yang berkaitan dengan emosi itu sendiri, kan. So sebenarnya it's the quality time itu yang penting. Ya, sebab kalau kita nak cari quantity time itu dalam dunia hari ini memang sangat susah lah sebenarnya. Ya, saya akui memang sangat susah. Ya, so macam kerja kita pun ada kalanya tak cukup masa nak siapkan. Ya, masakan pula kita nak perhatikan anak kita satu persatu. Ya, tetapi kalau ibu bapa boleh create, ya, quality time itu, ya, so maknanya contohnya macam makan bersama. Ya, so kalau di rumah saya memang makan malam ataupun makan tengah hari, ya, mesti bersama. Ya, tak boleh makan seorang-seorang. Kan. So ada setengah orang dia tak kisah, anak makan depan TV, ya, ayah makan dulu, ya, mak makan last sekali, kan. Saki baki anak, suami, mak baru last makan. Ya, puan tak faham, kan. So so kesian mak, kan. So then you don't have the quality time, ya. So quality time tu kita yang kena create sendiri, ya. Contohnya waktu makan ataupun tengok TV, kan. So maknanya dekat rumah tu jangan pula ada sampai 3 TV. Ya, anak TV lain, ayah TV lain, mak TV lain, kan. Satu TV je, biar berebut channel tak apa, tapi sama-sama tengok, kan. So this sort of things lah, ya, perkara-perkara yang sebegini yang boleh create quality time tu. And berbalik kepada pemilihan kerjaya itu, ibu bapa
tipsnya ya, kalau boleh saya kongsi sedikit lah ya, Okay. bagaimana nak membantu anak memilih kerjaya ini. Pertama sekali kita kena sedar ya, sebagai ibu bapa kita tak sama dengan anak kita ya. Ada kalanya kita sebagai ibu bapa yang selalu kesilapannya adalah kita meletakkan hasrat yang kita tak capai pada diri kita itu di bahawa anak-anak. Ya. So maknanya kalau kita katalah kalau misalnya kita dulu cita-cita nak jadi cikgu, ya, tapi disebabkan oleh kekangan kehidupan dan sebagainya, kita tak dapat sambung belajar, kita tak dapat jadi cikgu, ya. So kita nak anak kita tu jadi cikgu, sedangkan anak kita tu tak nak jadi cikgu. Dia tak ada passion untuk mendidik. Ya, mungkin dia suka jadi polis ke, dia suka jadi askar ke, dia suka jadi apa? Telemarketer ke, kan. So dia ada minat yang berbeza. So kita jangan ya, kita jangan impose ya minat kita tu ataupun cita-cita itu kepada anak. Ya, sebab dan kita juga ya, nombor duanya kita kena seperti mana yang saya katakan lah. So kita kena berupaya untuk observe, perhatikan ya, apakah kekuatan anak kita ya, dan apakah dia punya passion ya, dia punya keinginan ya, yang dia nak lakukan ya. So kalau misalnya anak kita itu cenderung kepada sesuatu perkara itu, kita pupuk minat dia dekat situ ya. Sebab kalau dia dah ada passion dekat situ, kekuatan dekat situ, untuk dia bertindak maju dah mudah. Sebab kekuatan itu dah ada di situ. So maknanya kalau misalnya dia tak pandai langsung ataupun tak minat langsung, kita paksa pun tak dapat juga. Kan? Ya, so maknanya effort itu berlipat kali ganda. Sedangkan orang yang kalau dah ada kekuatan, dah ada passion itu, dia lebih mudah. Ya, dia lebih mudah. Ya, so setiap orang pasti ada kelebihan masing-masing. Ya, dan kalau kita misalnya tak mampu ya untuk memenuhi keperluan anak kita itu, dan kita carikanlah mentor untuk anak kita, kan. So maknanya katalah kalau misalnya anak kita itu minat muzik, kita tak pandai muzik ya, so kita carikan cikgu muzik, kan, yang mana anak kita itu boleh belajar daripada cikgu ini ya. So itu dia ya. And then kita kena expose anak kita dengan aktiviti-aktiviti pupuk minat itu ya. And then dan kita kena sabar ya. Sebagai ibu bapa kita kena sabarlah ya. Sebab kehidupan ini bukannya kita hidup, kita boleh tentukan hidup kita 10 tahun ke, 15 tahun ke, 20 tahun ke, kan ya. So this is anak-anak ini adalah long time investment. Ya, so kalau misalnya kita melabur, kita melakukan dengan baik, ya, pulangannya nanti akan kita raih di masa akan datang. Ya, contohnya macam katalah paling-paling pun dia 20 tahun lah. Ya, so maknanya dia dah bergelar dewasa, dia dah boleh mampu berdikari. Ya, so barulah kita dapat raih pulangan. Ya, bukannya kita melabur satu hari kita nak pulangan. Itu memang tak adalah ya kalau dengan anak. Ya, so maknanya kita kena sabar. Ya, so itu antara tipsnya lah. Ya. Alright, terima kasih doktor. Antara tips tips-tips yang saya highlight lah tips-tips yang doktor kongsikan tadi. Ibu bapa diharap supaya tidaklah meletakkan impian yang tidak kesampaian kepada anak-anak. Ibu dulu tak mampu nak jadi, ibu kalau boleh ibu nak meneruskan cita-cita ibu tanpa melihat kepada minat anak-anak itu. Okay, and then yang kedua doktor kongsikan, okay, ibu sebagai ibu bapa perlu peka dalam observe anak-anak punya passion, kena melihat setiap benda-benda yang kecil-kecil pun kadang-kadang benda tu boleh menjadi
clue kepada ibu bapa tentang passion anak-anak itu. Okay, dan doktor ada sebut tentang quality time. Lebih banyak quality time yang kita luangkan bersama anak-anak kita. InsyaAllah daripada quality time itu kita dapat bantu untuk kenal pasti apakah minat-minat kerjaya anak kita. And then yang ketiga, doktor suggest untuk carikan mentor. Carikan mentor jika sekiranya minat anak-anak itu bukanlah dalam bidang kepakaran ibu bapa itu sendiri. And then yang keempat, ibu bapa perlu bijak dalam mendedahkan anak-anak, dalam memupuk bakat anak-anak dalam bidang yang kita lihat bakat mereka itu ada kan. Jadi ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk ataupun membangunkan lagi bakat anak-anak tu untuk kita gilap lagi supaya dia boleh jadi lebih hebat kan. Okay, and then yang kelima sebagai ibu bapa kita sebagai ibu bapa tak dapat lari daripada perkataan sabar kan. Fasabrun jamil kalau kata dalam bahasa Arab itu sesungguhnya sabar itu indah. Jadi apatah lagi sabar sebagai seorang ibu bapa itu kan doktor. Nanti kalau lebih-lebih cakap pasal sabar jadi tazkirah pula doktor. Okay, jadi tak apa. Yang penting kita highlight ibu bapa kena sabar je lah dengan anak-anak. Macam tu. Okay. Sebab yelah dulu mak bapak kita pun sabar dengan kita kan. Alright. Okay. Dan itu perkongsian daripada Dr. Nash tentang bagaimana ibu bapa, apa yang boleh ibu bapa lakukan dari segi psikologikal dan emosinya untuk membantu perkembangan kejayaan anak-anak. Jadi kita pergi kepada panel kita yang kedua, seorang ibu. Okay. Jadi saya melihat kepada pengalaman Puan Tamayanti sendiri. Okay. Sebagai seorang peniaga secara kecil-kecilan dalam untuk makanannya, dan Puan mempunyai kemahiran memasak hidangan-hidangan tradisional orang India. Saya pun ada kawan baik India, Puan Tamayanti. Jadi semua masakan-masakan India, tosik dia sedap kan. Okey. Jadi boleh tak adakah secara peribadi Puan bersetuju? Okey, sebab Puan pun adalah dalam bidang kemahiran kan. Puan kemahiran memasak ya Puan, dan Puan berniaga kemahiran itu. Jadi boleh adakah Puan bersetuju jika anak Puan mengikut langkah Puan untuk mengambil kursus kemahiran? Ya, saya bersetuju jika anak saya mengikut langkah saya, dan kebetulan pula seperti saya bagi tahu tadi, anak bongsu yang telah mengikut pengajian diploma dalam jurusan seni kulineri di Unita University. Yang paling penting adalah anak-anak belajar dengan penuh minat dan rela hati agar mereka gembira dan berjaya dalam bidang pilihan mereka. Jadi Puan tak ada masalah kursus kemahiran ke, kursus yang tak glamour ke, kursus yang glamour ke, janji anak-anak bahagia ya Puan ya? Ya. Kemahiran pun boleh pergi jauh ya Puan? Okey. Puan Tamayanti malu. Okey, tak apa, faham. Alright. Okey, jadi kita fahamlah memang Puan Tamayanti memang tak kisah anak-anak sama ada itu adalah bidang kemahiran ke, bidang yang profesional ke, asalkan itu adalah minat anak-anak, memang Puan Tamayanti akan menyokongnya kan. Ada anak-anak yang tak minat kemahiran, Puan Tamayanti tak adalah nak paksa bagi memasak juga kan. Yang minat logistik bolehlah pergi kepada arah logistik, takkan nak paksa dia memasak pula. Puan Tamayanti. Okey, jadi di situ kita melihat bahawa sebenarnya tidak semua dalam masyarakat kita, sebab tu saya kata ada segelintir dalam masyarakat kita yang mereka melihat bidang kemahiran ini seolah-olah satu bidang yang tak boleh pergi jauh. Dia bidang yang tak glamour. Jadi itu yang sebenarnya kita nak cuba highlightkan di sini bahawanya sebabnya saya sebagai kaunselor, saya banyak kali dengar adik-adik peserta-peserta ni yang mereka minat untuk meneruskan pengajian dalam bidang kemahiran tetapi tidak mendapat sokongan daripada ibu bapa mereka. Okey, jadi mereka jadi tertekan bila bidang kemahiran itu bukanlah satu pilihan untuk ibu bapa mereka. Jadi untuk Puan Tamayanti, anak-anak Puan Tamayanti bahagialah sebab Puan Tamayanti
Puan Tan Mayanti tidak menetapkan sama ada itu bidang kemahiran ataupun tidak. Sekiranya bidang kemahiran lah minatnya, maka Puan Tan Mayanti percaya bahawa dalam bidang kemahiran juga anak-anak boleh pergi jauh asalkan mereka ada minat. Ya Puan Tan Mayanti? Ya, nampaklah Baiteswari tu gembira dengan bidang yang dipilih. Alright. Okay, terima kasih Puan Tan Mayanti. Okay, jadi kepada ahli panel kita yang ketiga. Okay. Sebab kita daripada tadi kita bercerita tentang kursus kemahiran yang mana Puan Tan Mayanti sebagai ibu melihat bahawa okey kursus kemahiran itu boleh pergi jauh. Okey, jadi untuk pendapat Aliana sendirilah kan, untuk pendapat Aliana sendiri yang pernah menyertai kursus kemahiran dalam Genius Remaja, sejauh manakah Aliana merasakan bahawa kursus kemahiran ni dapat pergi jauh ataupun dapat standing dengan kursus-kursus yang ada di IPT, Aliana? Pergi. Sekarang dengan dunia sekarang mostly orang akan tengok your kemahiran. Lepas tu ada macam ijazah ni bukan lagi lesen untuk dapatkan gelar impian lah. Macam you ada kemahiran, go on boleh masuk situ. Macam tu. So macam pendidikan ni bukan semata-mata. Kita bukan sekarang macam zaman dulu yang always macam semata-mata nak pendidikan saja. So sekarang kau ada kemahiran, boleh korang kata macam boleh berjaya lah. Nak berjaya kena ada kemahiran sampai orang cakap macam tu. So bagi saya memang kemahiran ni sangat penting and then dia macam dah setara dengan pendidikan. Sangat sekarang macam sama penting lah orang kata. Macam kemahiran memang bagi saya memang sangat penting. Kalau you ada kemahiran memang boleh berjaya lah orang kata macam tu. Sebab mostly kebanyakan semua dekat company orang mall tengok company banyak tengok kemahiran. You ada kemahiran, tak kisahlah apa pun kemahiran, you ada kemahiran. So dia macam 50% dia akan percaya dekat you, nak tarik you serap dekat company diorang. Sebab that's why lah kemahiran sangat penting. Bukan bagi saya semua orang. You ada kemahiran memang you boleh berjaya lah orang kata. Saya rasa memang dah setara kemahiran dengan pendidikan memang dah setara dengan pada zaman sekarang lah. Bukan pendidikan je. Sekarang kemahiran memang saya rasa kemahiran lagi penting daripada pendidikan. Sebab macam nak cakap, orang sekarang dah tak pandang macam kau data belakang pendidikan dah tak pandang. Orang pandang macam kemahiran. So macam bila dia serap senang nak bekerja, tak payah lagi nak kena train you, kena mula daripada zero. Sebab you dah ada basic, you dah ada pengalaman. So macam dia senang, kita pun senang. Macam tu lah. Saya rasa memang bagus. Okey Aliana. Jadi daripada apa yang Aliana kongsikan tadi, kita dapat melihat daripada perspektif seorang remaja yang sekarang ni dia pun dah sedar bahawasanya bila ada kemahiran itu boleh menjadi satu additional advantage ataupun boleh menambah nilai kepada Aliana sendiri nanti bila dah habis belajar kan, bila dah habis belajar, bila nak memohon kerja kan, semua orang ada kelulusan yang sama, tapi bila kita ada kemahiran itu boleh menjadi satu additional value. Untuk Aliana sendiri, kemahiran pastry yang Aliana belajar dalam program Genius Remaja ini, macam mana kemahiran tu boleh bantu Aliana setakat ini dalam bisnes tu? Okey. Dalam bisnes ni, bila macam kalau saya punya bisnes kecil-kecilan saja. Lepas tu bila saya dah bukan saja memang basic. Ada yang mesej saya untuk ajar buat kek. Macam nak ada kelas dengan saya macam tu. Lepas tu saya memang ilmu tu tak pernah cukup dekat diri, tapi saya masih still lagi humble. So macam saya tak cukup hebat lagi nak ajar orang. So macam yang mana boleh saya tolong. So ada orang PM macam mana nak buat, macam mana resepi ni, kenapa sedap sangat benda ni, ajar dia kata tak kisah, nak ada kelas dengan saya, dia orang kata macam tu kan. Lepas tu dia kata macam saya cakap macam memang membantu lah. Saya macam mula-mula saya ambil beg ni memang suka-suka je macam
keluar kelas macam tu lah. Lepas tu bila dah sampai sekarang macam memang banyak sangat benefit dia untuk saya, untuk memang sampai sekarang tengok saya dah ada perniagaan sendiri daripada saya join Perkasa Remaja ni lah. Macam banyak benefit untuk saya. Belum habis belajar lagi dah boleh cari pendapatan tambahan sendiri ya Aliana. Dengan kemahiran yang ada tu. Bolehlah buat tambah duit poket belajar ya. Boleh. Boleh. Jadi itulah dia benefit khusus kemahiran yang mungkin tidak disedari oleh para ibu bapa pada masa kini kan. Okey. Ini sebenarnya yang kita sekarang sedang pupuk daripada belajar pun dah boleh jana pendapatan sendiri. Jadi ibu bapa tu sebenarnya tak pening nanti kan. Asyik nak minta duit poket dengan ibu bapa kan. Kalau dah boleh buat bisnes sendiri, boleh buat tambah pendapatan untuk bayar kos pengajian ke, duit poket ke kan. Alright, okay. Jadi di situ pendapat daripada Aliana. Okay, jadi kita beralih kepada soalan terakhir lah, sebab tadi Aliana bercerita tentang bagaimana graduan yang mempunyai kemahiran ini bagaimana pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran ini mempunyai additional value ataupun tambah nilai berbanding mereka yang tiada kan, berbanding graduan yang tiada. Jadi kita tanyakan kepada kita punya kaunselor, Dr. Nasruddin Subhi dari aspek kaunseling kerjaya Dr. Nas. Okey. Bolehkah doktor kongsikan sejauh mana kebolehpasaran graduan dalam bidang kemahiran, terutama sekali dalam musim pandemik COVID dan juga era revolusi perindustrian 4.0 ni doktor. Jadi macam mana tentang isu kebolehpasaran tu? Boleh doktor kongsikan? Okey, terima kasih Afi. Tentang kerjaya ya, tentang peluang kerjaya masa kini ya. Sebenarnya peluang kerjaya masa kini amat mencabar ya, sangat-sangat mencabar ya. Saya boleh kongsi ya ni di fakulti sendiri ya, kita di fakulti di UKM ya, kita ada mengeluarkan iklan jawatan pegawai alumni ya. So pegawai alumni, so maknanya dia in charge alumni yang bergraduat lah di bawah fakulti. So maknanya bila jawatan itu adalah pegawai, dia N41. So maknanya dia sekurang-kurangnya ada ijazah ya. So cuba teka berapa orang yang memohon untuk jawatan ni? Beribu. Yang nak memohon jawatan ini 693 orang. Nak ramai juga tu doktor, 600 tu ramai tu. Kita nak ambil seorang aja. Seorang je daripada 600, masya-Allah. Kita nak ambil seorang aja, tapi yang memohon 693. Ya, so maknanya kita tengok, dan dalam situasi pandemik COVID ini maknanya peluang pekerjaan jadi makin lagi tipis, dan yang konvensional terutamanya kan. So macam kita tengok ramai yang hilang pekerjaan ya, baik yang profession yang selama ini kita tak terfikir pun mereka mungkin akan hilang kerja ya. Contohnya macam juruterbang ya, manager hotel ya, yang orang dalam industri perhotelan ya, pelancongan ya, yang industri-industri yang terjejas besar akibat pandemik ni ya. So akibat daripada pandemik ini juga ya, ramai yang kita lihat ada sampai ke tahap menghadapi ya, masalah mental ya, ada yang sampai ekstrim bunuh diri ya. Itu yang kita tak nak ya. So maknanya berbalik kepada kemahiran, saya rasa kemahiran itu merupakan satu yang amat penting, dan kita perlu pupuk ya anak-anak yang dia bersifat resilient tadi tu, dan dia boleh anak-anak yang boleh mencipta pekerjaan dan mencipta masa depan mereka. Dia tidak perlu hanya bergantung kepada kalau misalnya saya belajar bidang contohnya psikologi ataupun saya bidang counselling, saya keluar nanti jadi ahli psikologi, saya jadi kaunselor sahaja ya. Tetapi ilmu itu sebenarnya boleh digunakan untuk bidang lain pun
Ya, contohnya katalah kalau misalnya kita tengok pemenang MasterChef Malaysia yang pertama, ya, bukan seorang baker ke, ya, dia merupakan seorang dentist, ya, doktor gigi, ya. Ya, so dia merupakan seorang doktor gigi, ya. So maknanya dia ada aspek sisi kemahiran itu sendiri, ya. So maknanya perkara-perkara ini mustahak dalam kehidupan. So andai kata satu hari nanti kita hilang kerja, dengan kemahiran ini boleh kita gunakan untuk bangkit semula. Kan, tapi kalau misalnya kita tak ada kemahiran dan kita tak pupuk kemahiran ini, so nanti sekiranya sesuatu berlaku pada kita, kita tidak boleh bersifat agile dan kita tidak boleh bersifat maknanya kita tak boleh bounce back, ya. Susah kita nak bounce back tu, kita nak resilient itu susah, ya. So maknanya katalah kalau misalnya macam contohnya macam anak saya, ya, yang sulung tu, ya, satu waktu dahulu masa dia sekolah rendah, dia pernah berniaga biskut, ya. Bukannya dia buat biskut pun, ya, biskut tu maknanya kita sama-sama buat dekat rumah, biskut cream crackers tu, kan. Kita guna biskut cream crackers, kita guna white chocolate dan kita guna sprinkle ataupun kita guna Oreo crunch, kan. So maknanya biskut tu kita cairkan white chocolate tu, lepas tu kita sapukan atas coklat, atas biskut cream crackers tu, lepas tu then kita letak sprinkle, lepas tu kita biarkan dia sejuk, ya, lepas tu kita paketkan satu-satu, ya. So and then anak saya berniaga lah itu untuk create, ya, minat dia, kan. So kita sebab bermula daripada dia makan and kawan-kawan suka, lepas tu kawan-kawan nak, so kita cakap why not you cuba jual kat kawan-kawan, kan, kalau misalnya kawan-kawan nak. So kita latih dia dari segi macam tu, ya. Contohnya masa saya cuti belajar dekat Australia, kan, saya cuti belajar dekat Australia masa saya buat PhD, ya. Yalah, bila kita duduk dekat negara luar, kan, ya, so kita kena berdikari, ya. Nak makan pun yalah, tambah lagi kita orang Islam, so kita nak makan pun kita kena berhati-hatilah, kan, dari segi halal dan sebagainya tu, ya. So tiba bulan puasa, ya. So bila bulan puasa ni biasanya selera tu macam-macam, kan. So sebab itu kita tengok bila bulan puasa bazar Ramadan laku, kan, ya, orang beli, kan, ya. So teringin saya nak makan acar buah. Teringin saya nak makan acar buah, ya, tapi mana nak cari acar buah yang kita dapat dekat Malaysia waktu kita pergi ke Duri dekat Australia, kan. So maknanya nak tak nak kita kena buat sendiri, kita kena usaha, kan. So what I did was that kebetulan isteri saya memang ada bawa resepi-resepi yang dalam bentuk hard copy, dia masukkan dekat dalam file, ya, and then dia bawa, and then dalam masa yang sama saya pun tengok dekat internet. So saya gabungkan 3 resepi, lepas tu saya cipta resepi sendiri, saya pun cuba buat, ya, saya cuba buat. Lepas tu mula-mula kita bagilah bila kawan-kawan datang hari raya tu makan, dia rasa, kan. Lepas tu then dia cakap bolehlah buat jual, kan. Boleh buat jual. So saya pun jual lah satu bekas yang macam kita biasa beli tafufa tu, kan. Saya jual satu bekas tu $5, kan. So laris, kan. So laris, kan. So maknanya daripada situ, ya, duit yang saya kumpulkan tu dapatlah saya membeli, ya, barang-barang yang saya inginkan, ya, barang-barang yang saya inginkan. So maknanya daripada situ dia mencabar kelaziman, ya. Tapi yang penting maknanya kita kena ada minat, kita kena ada kemahiran. So kemahiran ini kemahiran life skill yang kita perlu pupuk pada anak-anak kita. Sebabnya
kita dalam dunia hari ini kita mengejar kepada konsep egalitarian. So maknanya kesamarataan tadi tu, ya, so maknanya lelaki pun boleh buat kerja perempuan, perempuan pun boleh buat kerja lelaki kan. So dia tak ada terlampau gender specific, gender rigid. Ya, so maknanya perempuan aja yang masuk ke dapur, ya, sedangkan perempuan hari ini juga keluar pergi cari nafkah, cari kerja, kan. So bila balik sepatutnya tugas dan tanggungjawab di rumah itu dikongsi bersamalah suami dan isteri, kan. Tapi kalau misalnya kita tak ajar anak lelaki kita untuk cuci pinggan, ya, so bila dia berkahwin pun dia tak nak cuci pinggan ataupun dia akan serahkan benda itu kepada isteri. Begitu juga kalau misalnya kita tak ajar anak lelaki kita untuk lipat kain, ya, kita tak ajak anak perempuan kita untuk contohnya macam potong rumput ke, ataupun pergi baiki tukar bulb yang pecah ke, ataupun yang bulb yang tak menyala ke kan. Sedangkan nak tukar bulb tu bukannya susah sangat. Kalau tinggi naik tangga, lepas tu pulas saja bulb tu, masukkan yang baru, keluarkan yang lama kan. Ya, so kalau misalnya kita hanya bergantung kepada ialah konsep yang dahulu kala, sedangkan dunia berubah, kan. Dulu memang perempuan duduk di rumah, perempuan tidak keluar bekerja. Sekarang wanita keluar bekerja, kan. So maknanya cara kita mendidik anak, kita kena didik anak bukan mengimbau bagaimana cara kita dididik, kita kena mendidik anak untuk masa depan dia, kan. So bukan semasa pun, ya, tetapi untuk masa depan dia. So maknanya masa depan nanti kita kena menjangkakan keadaan dia nanti macam mana, kan. So kalau kita tidak siap sediakan anak kita itu untuk masa depan, so nanti dia tak boleh berdikari lah, dan dia akan selama-lamanya bergantung pada kita lah kiranya kan. Maksudnya kemahiran tu memang boleh membantu menyediakan anak-anak untuk masa hadapan lah ya doktor. Ya, kalau kita tengok dekat universiti sekarang pun banyak ya diterapkan kursus-kursus keusahawanan ya kepada mahasiswa ya supaya mereka boleh mencipta pekerjaan apabila keluar dan tidak bergantung kepada peluang-peluang pekerjaan yang sedia ada. Ya, sebab banyak sebenarnya perkara yang kita boleh lakukan. Ya, so kalau kita tengok ya kita tengok di luar sana pun ya, kita tengok di luar sana contohnya macam kebetulan saya tengok TV bila ya pagi tadi ke pagi semalam yang jenama Sabela tu kan yang kenapa perlu gosok kan baju. Benda tak payah gosok. Kan? So dia bermula dengan membuat 100 tempahan. Dia bermulakan perniagaan dia dengan membuat 100 tempahan baju. Ya, maknanya semua orang biasanya kebanyakan orang dia akan mula kecil. Dan dalam zaman sekarang yang mana kita sebenarnya tidak perlu pun ada premis, tidak perlu ada kedai besar-besar untuk mulakan perniagaan. Kita boleh mulakan perniagaan daripada rumah kita pun, kan. So I wish I could do that, ya. I wish I could do that. Tapi masa saya sangat terhad sekarang ni kan. Ya, kalau boleh saya buat, nak juga teringin juga saya kok berniaga acah buah, nanti Afi belilah ya. InsyaAllah. Okey doktor. Alright, terima kasih doktor. Jadi daripada apa perkongsian doktor tu daripada pandangan seorang kaunselor, mungkin nanti kita dapat melihat kaunselor menjadi seorang master chef, kita pun tak tahu. Sebab nampak ada bakat-bakat terpendam dalam diri doktor tu dalam bidang masakan tu. Orang kata Dr. Nash masak sedap, tapi itulah belum sempat nak merasai air tangan Dr. Nash. Okey? Tapi apa yang saya nak highlight ialah macam mana dari segi kebolehpasaran graduan itu sendiri, yang mana doktor katakan tadi, dalam musim pandemik, dalam musim COVID ini kita mula sedar bahawasanya kemahiran dalam sesuatu bidang itu boleh menjadi satu backup plan sekiranya terjadi sesuatu perkara yang macam COVID yang tiba-tiba terjadi, yang mana bila ada kemahiran memasak macam Puan Tamayanti kan, ada kemahiran memasak kan, and then at the same time memang kalau ada kelebihan dari segi intelektual itu macam pilot yang selepas dibuang kerja buat bisnes jual burger,
pramugari, dibuang kerja, jual nasi lemak pramugari. Jadi itulah yang cuba kita sampaikan di sini, yang bahawasanya kemahiran itu adalah satu ilmu yang mahal, yang kita tak tahu sebenarnya bila kita akan gunakan kan. Banyak graduan sekarang ni pun ada isu tentang tak dapat kerja kan. Jadi mungkin apabila ada tambahan kemahiran menjahit buat baju sabela, bila ada kemahiran memasak, meniaga makanan, macam doktor galakkan anak doktor tu kan. Jadi itulah yang kita nampak bagaimana kemahiran ini boleh membantu para graduan kita untuk survive dalam apa saja keadaan ekonomi kan. Kalau kata tak ada rezeki untuk dapat kerja tetap, mungkin boleh menggunakan kemahiran itu untuk menambah pendapatan kan. Alright. Itu jadi saya memandang kita dah berada di hujung kita punya forum ataupun perbincangan pada malam ini. Saya nak tanya soalan yang terakhir saja pada Aliana. Apakah pesanan Aliana kepada rakan-rakan ataupun adik-adik junior yang nak ambil SPM hari Isnin ni, yang diorang berminat untuk menyambung pengajian dalam sesuatu bidang tertentu tapi diorang tak dapat sokongan daripada ibu bapa. Apa pesanan terakhir Aliana kepada mereka? Pesanan saya just follow minat yang you ada. Follow ikut je minat yang ada, tapi memang susah bila macam tak ada support dengan family tak support, right? Tapi saya rasa memang minat tu kena just follow je minat tu. Yang pasal parents tak support ke apa, itu you boleh buat benda tu boleh nombor 2. Sebab apa sekarang ni yang you minat sekarang ni, just follow je apa yang you minat. And about parents, kita boleh macam boleh fikir alternatif lain lah untuk show dekat diorang dengan ibu bapa. Yes. Dengan diorang show dekat diorang yang betul-betul minat benda tu. Bagi diorang nampak yang you memang betul-betul minat dalam sesuatu kejayaan yang you minat lah. So macam boleh nampak bagi diorang buka mata. Kalau kata minat bidang kulineri tapi parents tak bagi untuk teruskan dalam bidang kulineri, buat bisnes siap-siap buat bisnes dulu siap-siap, tunjuk boleh buat duit dengan kemahiran tu, dan mungkin kita boleh bantu untuk ubah pandangan parents tu Aliana. Macam Aliana lah kan, Aliana minat bidang kemahiran tu, even though tak boleh sambung dalam bidang tu tapi Aliana still buat juga dan parents bagi je kan. Alright. Terima kasih kepada para panel kita pada malam ini, Puan Tamayanti, Aliana, Dr. Nasruddin Subhi atas perbincangan, atas perkongsian yang saya kira cukup mantap lah kan, penuh lah kan ilmu tu, insyaAllah. Saya berharap jadi saya buat sikit conclusion lah saya buat sikit conclusion daripada perbincangan kita pada malam ini. Kita memang melihat, kita memang tidak pernah menafikan peranan ibu bapa dalam membantu anak-anak untuk memilih hala tuju kerjaya. Cuma di pihak ibu bapa ada perkara yang ibu bapa perlu persiapkan dari segi ilmu, dari segi pengetahuan ibu bapa sendiri tentang minat dan personaliti anak-anak itu. Manakala daripada pihak anak itu sendiri, anak perlulah bijak macam mana untuk menyeimbangkan antara kita punya minat dengan macam mana untuk memberi parents, untuk berbincang secara baik dengan parents, berbincang secara baik dengan parents untuk meneruskan dalam bidang yang kita minat. InsyaAllah dengan perbincangan yang baik kita boleh mencari satu keharmonian, anak happy, ibu pun happy macam Puan Tamayanti kan. Alright, jadi itulah conclusion kita sedikit sebanyak pada hari ini. Jadi saya kira perbincangan ini sudah tamat, jadi kita memberi laluan kepada kepada sesi Q&A. Saya serahkan kepada kita punya MC kembali, Cik Ashikin. Silakan Cik Ashikin. Terima kasih kepada Cik Afi, Puan Afi ya. Kalau kita tengok tadi memang agak menyeluruh, meliputi semua aspek lah kalau kita tengok forum malam ni, dari segi sudut pakar, dari sudut psikologikal, emosi, and then pengalaman peribadi Puan Tamayanti dan juga pengalaman peribadi daripada Aliana sendiri. Baik, kalau kat sini kita akan tengok ada 2 soalan, satu untuk Dr. Nash dan juga satu lagi untuk Aliana. Jadi saya akan ajukan soalan untuk Dr. Nash dulu lah ya. Soalan dia berbunyi,
adakah soalnya pada Encik Fairul, adakah pengaruh rakan sebaya lebih mempengaruhi tingkah laku anak-anak? Jika ya, apa yang boleh kita ambil supaya anak-anak ini tidak terpengaruh dengan rakan yang negatif ni? Okey, satu soalan yang baik ya, saya kira ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian ya, anak-anak ni di peringkat kanak-kanak sehingga usia 12 tahun ya, sebenarnya apa, kata-kata ibu bapa ini sebenarnya sangat mustahak. Ya, so maknanya mereka lebih bergantung kepada kita. Ya, so maknanya katalah kalau waktu itu kita meluangkan masa, kita memberikan mereka cara didikan yang baik dan kita seringkali mengajak anak kita berbincang. Ya, so nanti apabila masuk sekolah menengah, ya, bila masuk remaja biasanya anak-anak memang akan cenderung ya untuk lebih terpengaruh dengan kawan-kawan. Tetapi kalau misalnya foundation itu sudah baik, sudah kukuh, ya, ibu bapa masih mudah lagi untuk mendapat ya mendapat sokongan ataupun uh, uh, maknanya anak-anak ini masih akan merujuk balik kepada ibu bapa sekiranya mereka ada berhadapan dengan apa jua isu. So mereka tak akan 100% dengan kawan-kawan. Ya, so dan itu sebenarnya yang kita inginkan. Sebabnya kawan-kawan ini pun sebenarnya mungkin belum matang ya, sebab mereka di tahap umur yang lebih kurang sama dengan anak-anak kita. Ya, sedangkan mungkin persoalan-persoalan itu memerlukan kematangan seorang dewasa untuk menentukan apa yang lebih terbaik ya. Tetapi kalau misalnya anak-anak itu kita tidak sediakan foundation yang baik ya, untuk mereka mudah bertanya ya, kita tak mendekatkan diri kepada anak ya, so maknanya kita merasakan bahawa anak tu kecil lagi, dia tak faham ya, so kita sibuk cari kerja, cari duit kan. So then once dia jadi remaja, then of course ya, kawan-kawan itu akan menjadi pengaruh yang sangat besar lah. Dan untuk kita menarik dia semula ada kalanya agak payah ya, sebab mereka sudah mula nak membentuk diri mereka sendiri ya, dan mereka merasa ibu bapa tidak memahami mereka dan kawan-kawan lebih memahami mereka. Kan, cuba tanya Aliana tu yang masih muda kan, saya ni dah nak separuh abad kan, betul tak Aliana? Ya, betul. Okey, itu dia Syikin. Itu saja. Okey. Terima kasih Doktor. Jadi apa yang saya berumuskan, maksudnya kalau kita bina hubungan dengan anak-anak, maksudnya foundation dah kukuh, dari segi komunikasi pun baik. Kiranya macam bina repo lah, jadi senang bila anak-anak seimbang dengan kawan-kawan pun seimbang, dengan ibu bapa pun seimbang. Jadi saya harap jawapan doktor tadi menjawab lah ya persoalan Encik Fairul ni. Okey, baik, seterusnya soalan yang seterusnya untuk Aliana ya. Okey, untuk Aliana, Encik Fairul juga yang bertanya, sebab tadi kita lihat Aliana memang sangat minat, nampaklah minat yang mendalam terhadap bidang kemahiran kan. Tetapi kenapa tak teruskan dengan bidang kemahiran je? Masih nak menyambung dalam pengajian tinggi ke universiti dan college. Mungkin Aliana boleh share balik. Okey, sebab bukan saya tak teruskan, bukan saya tak mendalam lagi, memang saya tak mendalam lagi pasal about kemahiran. Tapi saya nak cuba something new dalam diri saya. Macam saya nak cuba macam something different. Macam okay, kemahiran tu saya still belajar lagi. Saya still lagi belajar, tapi tak sedalam yang tak macam dulu. Saya still lagi belajar ikut apa perkembangan jenis remaja sekarang. Saya still lagi belajar, still lagi tanya cikgu-cikgu dekat jenis remaja. Tapi saya nak, macam saya kata tadi, saya nak balancekan kehidupan saya. Macam saya nak balancekan, saya nak ada dua-dua tu. Saya nak ada kemahiran and then saya nak ada pendidikan juga. Saya nak balance benda tu. Saya nak balancekan benda tu.
Okey. Oh, jadi maknanya Aliana memilih untuk balance secara akademik dan bidang kemahiran kan? Okey, ada lagi satu soalan Aliana. Sorry. Okey. Soalannya mungkin Aliana boleh bagi share tips kepada rakan-rakan remaja yang lain. Bagaimana Aliana boleh balancekan minat dalam bidang kemahiran dan akademik? Kedua-dua ni sebab Aliana cakap Aliana balancekan kedua, tapi mungkin Aliana boleh bagi tips kepada rakan-rakan kat luar. Bagaimana Aliana boleh balancekan kedua-duanya? Okay, nak balancekan kedua-dua memang susah dengan nak fokus dekat pendidikan dan lepas tu nak fokus lagi dekat kemahiran. You kena pandai arrange your masa. You kena pandai arrange masa, lepas tu banyak macam kerja tu kena pantas. Macam okay, you tengah buat assignment. Lepas assignment, okay, you kena otak you fikir. Okay, lepas ni, kena buat ni, kena buat ni. So, masa you kena arrange betul lah. Dan baru you boleh balancekan you punya kemahiran and then you punya pendidikan. Masa tu penting. Okey, so daripada jawapan Aliana tu tadi saya nampak maknanya Aliana sangat pandai manage masa dan juga minat tu dengan baik lah kan, tengok kat situ. Okey, bagus. Okey, itu sahaja soalan untuk pada malam ini. Dan rasanya memang forum pada malam ini sangat bermakna dan sangat memberi impak yang, memberi ilmu yang sangat meluas dari segi sudut psikologikal dan pengalaman peribadi ibu bapa dan anak-anak sendiri kepada kita semua. Saya rasa itu saja untuk malam ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang adik-adik dan penonton yang mengikuti forum ini sehingga ke perakhirannya. Mungkin ada Syika dia nak ambil gambar ke sebelum